wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana asyhara siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan tidak aku jadikan al-insan, yakni manusia, ahsan, sebaik-baik kejadian. Surah At-Tin ayat yang keempat. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, saudara-saudari yang dirahmati sekalian, sama-sama sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri keizinan untuk sama-sama kita berada di surau ini, untuk sama-sama kita menunggu masuknya waktu salat fardu zuhur, dan kita isi dengan sedikit tazkirah, ataupun kita nak dengar ayat-ayat Allah, nak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala sekali lagi. Allah Ta'ala panjangkan umur kita, izinkan kita menumpang di bumi Dia dan gunakan nikmat Dia. Dan sehari lagi Allah Ta'ala bagi peluang kita terus berada di bulan Ramadan yang kita panggil dengan berbagai-bagai nama dengan Ramadan. Cuma saya simpulkan, di Ramadan iaitulah bulan yang syahrul azim, bulan yang penuh dengan yang kita panggil dengan kebesaran-kebesaran tertentu, yang dipanggil Sayyidus Syuhur, kan, penghulu segala bulan. Yalah, macam mana tak jadi penghulu dia yang nak mengisytiharkan bermulanya puasa Ramadan ni, penyimpan maha besar raja-raja. Dia tak boleh pembaca berita, kan, umum, kan. Mana dia majlis raja-raja, Perdana Menteri pun tak umum. Jadi mana penyimpan maha raja-raja yang mengisytiharkan tentang bilanya bermulanya puasa Ramadan, ataupun bila masuknya bulan Ramadan. Dia berbeza dengan ilmu matematik, kan. Dia kita tengok, kita panggil apa, berdasarkan ru'yah dan hisab. Kalau di dalam Malaysia ni, kalau tak silap saya, ada 50 berapa tempat kita melihat anak bulan. Dan katakanlah 60 tempat melihat anak bulan. Kalau ikut matematik, satu saja yang nampak, yang 59 semua tak nampak, wajib besok puasa. Tapi perkiraan tu lah. Dia perkiraan dia bukan boleh main kita main sedap-sedap tengok-tengok dah. Jadi makna dia ada perkiraan dia yang jadi perkiraan orang-orang yang alim ni, mufti-mufti, pakar-pakar yang dalam bidang falak ni, ilmu falaki. Pakar-pakar ni yang nak menentukan nampak ke tidak. Termasuklah bulan Syawal, kan. Itu yang berlaku pada tahun 2022, raya mengejut itu tu. Kan raya mengejut, saya masa tu di Kemunting. Dah mula tazkirah Ramadan dah. Ustaz, tak payah tazkirah Ramadan, tazkirah raya, besok raya tu. On the way saya balik ke Pulau Pinang, kampung mak mentua saya telefon sahabat saya ahli falak ni, Ustaz apa Hanafiah di Johor, dia ni pakar di Malaysia ni, antara pakar Ustaz Hanafiah ni. Dia kata, Syekh, macam mana boleh jadi kaya tu? Satu tempat di Sabah nampak anak bulan dia tu, yang lain semua tak nampak. Sabah satu. Saya tak ingat di mana kawasan tu. Dia kata di Sabah satu yang nampak anak bulan tu. Satu ya yang sebenarnya dia dalam ilmu falak, kalau satu nampak tu wajib kita berpuasa, wajib kita berhari raya. Itu yang puasa raya mengejut tu. Dan tuan-tuan, tahun ni macam tu agak-agak dia. Jenuh kita, kan. Baik, jadi mudah-mudahan itulah katakan bagaimana keistimewaan ni Allah Ta'ala bagi kepada kita umat Nabi Muhammad,
Itu tugas kita untuk memanfaatkan. Dalam satu tahun ada bulan yang istimewa. Dalam satu bulan tu pula ada Allah Ta'ala bagi hari-hari yang istimewa. Dalam satu hari itu pula Allah bagi pada kita lagi malam-malam yang istimewa. Dalam satu malam tu pula ada pula jam-jam yang istimewa. Allahu Akbar. Dalam jam-jam tu pula ada waktu-waktu yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Iaitu bagaimana pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah pada tengah hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan ayat yang saya baca dalam mukaddimah tadi. Kita tak cerita bab puasa lah kan. Saya pergi ceramah di mana tu Ustaz? Boleh tak Ustaz kalau hari ini jangan cerita ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kami ni 4 hari dah Ustaz cerita tu ya, dia kata. Ustaz kalau boleh luar sikit lah Ustaz, boleh, dia kata. Boleh insyaAllah, saya kata. Hari ni pun satu-satu jugalah saya nak keluar sikit tajuk. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tidak aku ceritakan manusia ni, kata Allah, ahsan, sebaik-baik kejadian. Ahsan daripada perkataan hasan. Hasan tu baik. Ahsan yang paling baik. Ahsan yang paling baik. Jadi mana siapa nama Hasan tu baik lah tu. Nama lah baik. Nama dia orang belum tentu lagi kan. Dan banyak nama Hasan pun tak apa nak baik, ada juga kan. Ahsan yang terbaik. Jadi para ulama menyebut tang mananya baiknya manusia, bagaimana penciptaan yang terbaik ni. Manusia ni memiliki 5 unsur. 5 unsur yang Allah telah ciptakan jadi yang terbaik. Yang pertama ada akal. Yang kedua ada jasad. Yang ketiga ada roh. Yang keempat ada nafsu. Dan yang kelima ada hati. Ini yang menyebabkan manusia yang terbaik, sebaik-baik kejadian. Baik, kita cuba kongsikan kelima-lima. Yang pertama, manusia ni ada akal. Akal manusia ni Allah Ta'ala bagi, dia boleh mereka cipta berbagai-bagai alat untuk nak hidup di atas dunia ni. Dan akal manusia ni dia boleh belajar dan dia boleh mengajar. Dia berbeza dengan akal haiwan. Haiwan dia sekadar dia boleh belajar, tetapi dia tidak boleh mengajar. Kalau kita tengok burung kakak tu kan, saya ingat saya pergi Keluang rumah. Keluang, nama tempat tu Keluang, dekat rumah sepupu saya. Kemudian saya panggil, dia ada bela burung kakak tu. Saya sebelum sampai rumah dia, saya bagi salam, Assalamualaikum. Burung tu pun bagi salam ke saya juga, Assalamualaikum. Dan saya pun jawab salam, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dia kata, dia sekadar dia boleh beri salam ya. Saya kata, pasal apa burung dia tak jawab salam? Entahlah Ustaz, dia kata. Dia pandai ucap salam ya. Makna dia boleh sekadar belajar, tetapi dia tidak boleh mengajar. Sama juga masa itu kan ke bawah duli Tuanku Sultan Pahang, balik ke Pahang. Saya tengok juga masa secara langsung tu, daripada Istana Negara pergi ke Parlimen, pergi ke Balai Belepah di Bunga Raya. Yang saya tertarik di Balai Belepah di Bunga Raya, ada 2 ekor gajah. 2 ekor gajah mengiringi tuanku nak pergi ke Balai Belepah tu. Seekor tu gajah tu nama dia Pian, seekor nama dia Rambai. Saya tengok gajah ni, mana dia tuan yang bawa gajah ni. Dia tengok bila gajah tu nak kona ke kanan, dia tekan. Dia kona ke kiri, dia ketuk dekat mata sebelah atas mata ni. Atas mata kan binatang ni mata dia belah ke kiri kanan kan. Dia ketuk atas ni, dia pusing ke kiri. Dia ketuk atas mata kiri, dia pusing ke kanan. Dia ketuk 2 kali dekat depan tu, dia angkat belalai dia. Allah, ni gajah ni, siapa yang mengajar gajah sokona kiri, sokona kanan ni? Manusia. Agak-agak boleh tak gajah ni bila tuanku dah naik kapal terbang balik ke Pahang, kemudian gajah ni balik, dia cerita ataupun dia mengajar dekat gajah-gajah yang lain dekat kandang dia? Agak boleh tak dia? Tak boleh kan? Sebab apa? Gajah ni dia sekadar dia boleh belajar, dia tidak boleh mengajar. Itu yang membezakan manusia dengan haiwan. Jadi manusia ni yang paling layak mentadbir alam ni. Sebab apa? Dia boleh mereka cipta berbagai-bagai alat.
Kan? Macam-macam alat nak pergi jauh, kita boleh ada alat. Dulu nak pergi jauh kan, sebab cumalah manusia ni, otak manusia ni dia makin lama dia bukan makin tak cerdik, makin lama makin cerdik. Dan makin lama makin cerdik dengan teknologi yang ada hari ni Allah Taala bagi. Allahu akbar. Kan kalau kita kenang-kenang balik, kalau ingatlah, saya ingat di arwah nenek saya masa tu saya kecil lagi, sampai hari ni saya ingat. Arwah nenek saya ni dia pergi haji masa tu zaman kerajaan Khalifah Osmaniyah lagi. Dia pergi haji tahun 1918. Kan kejatuhan kerajaan Osmaniyah pada 1926 kan. Nenek saya pergi, dia kata pergi haji, naik kapal. Dia kata sebulan pergi, sebulan balik. Kemudian nak pergi ke Arafah naik unta. Kemudian nak pergi ke Madinah pun naik unta. Semua sekali total pergi, dia kata lebih kurang dalam 6 bulan. 5 bulan paling cepat lah. Mada dia itu tahun 1918. Tuan-tuan, manusia ni otak dia makin lama makin cerdik kan. Alhamdulillah hari ni pada tahun 2024 kita boleh pergi umrah dalam tempoh 12 jam dah sampai dekat Mekah. Otak manusia lagi cerdik dijangka pada tahun 2044. Mana lagi berapa tahun lagi? Lagi 20 tahun lagi. Tuan-tuan percaya tak, lagi 20 tahun ni kita boleh pergi umrah dalam masa 1 hari, selesai satu kali umrah kita. Dan tahun 2044. Ni bukan saya berangan ni tuan-tuan. Dan pukul 4:30 pagi kita mandi. Kemudian kita pakai kain ihram siap-siap. Terus kita pergi dekat ni KL Sentral ni lah. Naik kereta api laju. Masa tu kereta api laju dah ada dah sampai KL Sentral lebih kurang 15 minit ya. UAM dah dapat dah projek ni kot agak ya. Dia buat kat tanah, kereta api buat tanah. Sampai dekat KLIA, tuan-tuan, sampai dekat KLIA ke pukul 4 suku sampai KLIA. Kita check in pukul 4.45 kapal terbang. Sekarang kelajuan kapal terbang 880 km sejam. Dan jarak Kuala Lumpur dengan Jeddah dan airport jadi Jeddah 8,200 km lebih. Kelajuan kapal terbang sekarang 880. Tuan-tuan, 2044 kelajuan kapal terbang 3,500 km sejam. Agak-agak dia sampai di Jeddah berapa lama? 2 jam 20 minit. Naik 4.45, 5.45, 6.45, pukul 7 sampai dekat Jeddah. Masa tu di Jeddah, tuan-tuan tak payah nak cari teksi, tuan-tuan turun bawah dekat bawah tanah tu ada kereta api bawah tanah terus sampai bawah Masjidil Haram. Kita dah berniat di miqat tadi lah dekat Qarnain Manazil nama dia. Terus Masjidil Haram sampai Masjidil Haram pukul 8.30 pagi. Pukul 8.30 pagi kita naik lift terus pergi ke Masjidil Haram, kita pergi tawaf. Tawaf masa tu tahun 2044, tuan-tuan tak payah pergi dekat dataran, naik skuter tu dia pusing sendiri 15 minit jalan habis. Dan ini cerita 2044. Bukan tekan 2024. Pergi sa'i Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, 15 minit siap tahlul semua selesai pukul 9 pagi. Kita pun tak breakfast lagi, pergi dekat hotel Safa, ada satu restoran di Saji kan, Felda punya, makan roti canai 2 keping. Masa tu harga roti canai 98 rial bersamaan dengan 158 ringgit. Sekarang pun roti canai pun dah 10 rial dah bersamaan dengan 13-14 ringgit. Kan? Selesai makan kita turun bawah semula, kita pun selesai buat tawaf sunat, lepas zuhur kita balik pukul 3 naik train pergi ke Jeddah naik sampai pukul 4, 5, 6, 7 kita sampai dekat KLIA. 7 sampai KLIA kita ambil train sampai dekat KL Central. KL Central ni kita ambil kereta kita balik ke rumah kita duduk Sungai Buloh. Ustaz Nizam baru start kuliah maghrib malam tu dekat surau kita. Tuan-tuan percaya tak ni tahun 2044? Ustaz ni berangan lah ustaz kata. Tuan-tuan memanglah ni telefon yang ada dekat kita hari ni, telefon ni tuan-tuan boleh tahu ke telefon ni kata dia boleh punya cerdik telefon. Kan? Saya tadi dari penceramah di Ceras, habis ceramah ni pukul 11.30 kan, nak saya type kalau bangunan UEM, dia tahu bangunan UEM ni punya cerdik telefon ni. Dia tahu pula 200 meter around the board turn left. Apa nama dia apps tu?
waste. Kan? Go straight. Dia kata, oh dia tahu mana jalan jam dia. Semua tahu ni. Kita pun tak terfikir benda macam tu. Sebab apa? Otak manusia ni makin lama makin cerdik. Maka yang paling layak untuk mentadbir alam ni siapa dia? Manusia lah. Kan? Manusia paling layak. Sebab apa? Jin duduk di alam gaib. Malaikat duduk di alam gaib. Kan? Jadi sebab manusia ni ada akal ni lah yang digunakan. Akal ni lah Allah Ta'ala sediakan kepada manusia untuk mentadbir alam ni. Cuma Allah Ta'ala bagi akal manusia ni tak semua cerdik. Ada yang cerdik, ada yang tak apa cerdik. Saya rasa kalau semua cerdik belaka, tuan-tuan, tak ada ceramah tengah hari ni. Dan tak ceramah tengah hari ni kan. Saya ingat guru saya bersebut macam mana tu, cerdik tak cerdik macam mana. Macam kita tengok sistem audio kan, audio ni kan, ya kan, audio tu dia ada sistem yang turun naik suara, apa nama bang, equalizer kan, equalizer. Ada yang tinggi, ada yang pertengahan, ada yang rendah, ada rendah suruh. Maknanya equalizer kita pun macam tu juga, ada yang tinggi cerdik, ada yang tak apa nak cerdik pertengahan, ada yang bawah sikit, ada yang langsung tak cerdik pun ada juga. Ada mengikut equalizer kita ni kan. Yang tak cerdik tu berpuluh-puluh kali kita cakap tak faham juga dia. Yang cerdik ni sekali dia sebut faham dah. Jadi mana itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal. Akal ni lah yang menyebabkan manusia ni sebaik-baik kejadian. Itu yang pertama. Unsur yang kedua, Allah Taala cipta kepada manusia ni ada jasad dan ada roh. Selalu roh dan jasad ni dia bergabung. Roh yang kedua, jasad yang ketiga. Sebab apa? Dengan roh dan jasad ni manusia boleh bergerak ke utara, selatan, timur dan barat. Dia boleh pergi ke mana-mana dengan roh dan dengan jasad. Sebab apa? Seseorang itu dipanggil manusia bila mana ada roh dan ada jasad kan. Jasad ada, roh tak ada. Nama dia apa? Mayat. Abang equalizer memang tinggi lah bang. Ada yang equalizer, apa benda lah ustaz dia tu. Memang mayat kan. Jasad dia ada, roh tak ada. Tapi kalau roh ada, jasad tak ada, nama dia apa? Sudah ustaz, dah jangan gendah pula. Itu nama dia pocong. Jasad dia ada, roh yang ada, jasad tak ada. Hantulah. Manusia ni dipanggil hamba bila mana ada roh dan ada jasad. Cuma roh ni dia ada makanan dia. Roh ni ada makanan dia. Sebagaimana kita yang semua ada makanan sebenarnya. Binatang ada makanan, manusia ada makanan, rohani kita ada makanan. Makna dia semua ada makanan. Roh ni pun ada makanan dia. Apa makanan roh ni? Makanan benda-benda yang baik. Roh ni. Sebab tu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, wahai roh yang tenang. Kita kena bagi makanan dia. Ada makanan-makanan dia. Makanan dia antaranya kita selalu sebutlah zikrullah. Zikrullah tak semesti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak. Kita ingat, kita memikir itu pun dah makanan dia tu. Kan? Fikir contoh kan, kita tak payah jauh tak, kita ambil rambut sudahlah. Kita ambil rambut kan, contoh rambut kan. Saya gunting rambut. Allah, rambut ni baru tak sampai sebulan aku gunting, itu tumbuh balik. Mana dia ini kita memikirkan bukan. Tetapi ada satu rambut yang tak jauh daripada rambut di kepala kita ni. Nama dia bulu kening ni. Tonton dekat UAM ni setahun berapa kali gunting bulu kening ni. Biasa gunting tak boleh kening bang. Tak biasa. Kan? Jadi makna dia walhal tak jauh ni kan. Tapi rambut ni jauh kan. Jauh ke tak jauh mana pun. Tapi tiap-tiap kali gunting tumbuh balik. Tonton tak fikir ke siapa yang menumbuhkan rambut ni? Kan? Yang ni tak. Yalah, kita setakat hari ni tak jumpa lagi kan kedai gunting bulu kening ada? Tak ada kan? Kedai gunting rambut banyak. Kan? Tak ada lagi. Kan? Allah dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia ni? Tak perasan lah kata. Allah ustaz rupa dia lupa nak gunting bulu kening. Ada kan itu? Tak ada kan. Jadi makna dia Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Itu pun memikir. Itu kita makanan roh kita. Roh. Jangan sebut cuma roh ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, kulir roh min amri rabbi yas'alunaka 'anir roh. Ya Muhammad, bila ditanya kepada kamu tentang roh, kulir roh, bagi tahu min amri rabbi, dia semua urusan Allah. Tak tahu roh kita ni dulu masuk macam mana, tak tahu roh kita ni nak keluar ni macam mana, tak tahu ni semua ni. Itu pun semua urusan
urusan Allah. Dan baik, itu yang kedua. Yang ketiga, jasad. Jasad Allah Ta'ala bagi ni, Allahu Akbar, kan kita syukur alhamdulillah lah tuan-tuan, kita Allah Ta'ala bagi jasad ni, alhamdulillah cakap ini sempurna lah. Tapi ada tempat kita ni, ada orang yang Allah Ta'ala bagi jasad dia tak pun nak sempurna. Dekat bangunan MAB baru, adakah lagi Persatuan Orang Buta Malaysia dekat bangunan MAB Jarang Brickfields dekat bawah ni dia, bawah ni kan, ada kan bangunan MAB. Saya tak pastilah ada ke tidak lagi, ada ya. Itu Persatuan Orang Buta punya, dia ada 4 tingkat ke 5 tingkat kan, bangun Persatuan Orang Buta. Dia biasa panggil saya ceramah sekali, ceramah pukul 5 petang lepas asar, ceramah Maulid Nabi. Dia ceramah tu, dia relay ceramah tu. Pagi tu ceramah Dr. Sarifah Haryati, lepas tu Dr. Roslan Muhammad, lepas tu petang Ustaz Badli Shah, lepas tu saya pukul 5. Malam kemuncak dia Ustaz Kazim. Saya kata tak apalah, saya pergi ceramah. Saya kata hebat dia ceramah Maulid daripada pagi sampai malam. Tu orang buta kan. Tak apalah, saya pergi satu hari tu, saya pergi, kebetulan saya sampai tu dah asar, saya tak sempat, tak semayang lagi. Saya tanya dekat guard yang jaga tu, bang, surau Persatuan Orang Buta kat mana? Tapi yalah, guard ni orang celik lah. Kalau guard pun buta, tentang macam mana kan, guard ni orang celik lah kan. Guard ni kata, saya tak pasti pula tuan. Dia kata, cuba tuan tanya dekat orang buta yang lalu belakang tu. Dia suruh saya tanya orang buta. Kau ni biar betul ni, kata kan. Saya pun pergi tanya, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang nak tanya sikit, surau Persatuan Orang Buta macam mana? Suara ni macam familiar ya, macam bisa dengar ya, kata. Ni bukan Ustaz Nizam lah. Saya lah, kata. Saya dijemput ceramah tapi saya tak semayang, nak semayang jap. Ustaz ikut saya, Ustaz. Saya pula kena ikut orang buta, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya kata, pergilah ikut orang buta tu, naik atas sampai tingkat. Sampai dia kata, Ustaz, sampai tingkat 4 tak silap saya. Okey Ustaz, tempat wuduk sana Ustaz ya, kiblat sini Ustaz. Dia tunjuk arah kiblat tu. Saya kata, ya betul lah. Nama dia Cik Hafiz kan. Betul, saya tanya dia, Cik Hafiz, tak apa Cik Hafiz, tempat ceramah kat mana? Dekat auditorium bawah Ustaz, dia kata. Tak apa, Cik Hafiz tunggu dulu, kejap lagi saya turun. Tak apa, saya tunggu Ustaz. Saya tunggu lepas ceramah, lepas semayang, saya turun. Tanya Cik Hafiz, nak tanyalah, Cik Hafiz ni buta sejak bila? Dia kata sejak dia dilahirkan. Allah lahir buta dah, subhanallah. Memang tak nampak langsung Ustaz. Sekarang umur berapa? Masa tu saya jumpa dia tu, masa tu umur 43. Sekarang ni mungkin umur dia dekat 50 kot. Dan 43 dia kata. Dah kahwin dah? Alhamdulillah dah kahwin Ustaz. Isteri pun buta juga. Anak alhamdulillah ada 2 orang. Anak 2 orang, dia kata, seorang lelaki, seorang perempuan. Buta-buta pun dapat 2 orang jugalah, tuan-tuan kan. Kalau celik tak tahulah berapa banyak apa. 4 orang juga, dia kata. Allah, Cik Hafiz saja tanyalah, kalau lah aku ada orang yang nak jual lah mata dia sebiji dekat Cik Hafiz, berapa Cik Hafiz yang bayar? Ustaz, kalau dia nak 1 juta pun Ustaz, saya sanggup bayar Ustaz. Nanti dia bagi mata saya sebelah pun jadilah. Saya nak tengok bagaimana indahnya alam ini. Saya nak tengok bagaimana handsome-nya anak saya. Saya nak tengok bagaimana cantiknya, keindahan. Satu nikmat saya nak tengok Ustaz, dia kata. Nantilah Cik Hafiz, kalau saya ceramah mana-mana besok, saya cuba kempen lah. Ni tengah hari ni saya kempen lah. Tuan-tuan, kalau siapa nak bagi mata dekat Cik Hafiz, sebiji dia bagi 1 juta. Tapi tuan-tuan bagi saya 100,000 cukup lah. Ada ejen pun kena bayar juga kan. Tuan-tuan, agak-agak sanggup tak bagi sebiji mata ni dekat orang? Tak sanggup. Itu kata nikmat yang tak boleh dijual. Beli, ya Allah, nikmat ni. Dan tu nikmat mata, tak cerita lagi nikmat telinga. Telinga kita ni mujuk Allah buat macam ni. Kalau telinga kita ni Allah pusing ke belakang ni, tuan-tuan, agak ada tuan-tuan dengan ceramah saya clear tak? Tak clear ni, saya kena ceramah belakang sana. Kan? Jadi mana telinga ni elok. Allah Akbar. Pun macam tu juga. Ada pengalaman juga. Satu hari kereta tayar pancit. Singgah satu kedai. Panggil toke tu. Toke tu duduk kat kursi lah. Bang. Dia tak tahu. Dia tengok telefon. Bang. Dia tak tahu ya. Saya kata dia ni aku panggil tak dengar-dengar. Dia tepuk dia. Bang. Abad. Muka macam marah. Saya punya kereta masuk paku. Abad. Tengok dia punya dekat telinga ni ada speaker. Kan? Tengok telinga sebelah dia ni lubang langsung tak ada. Tak ada langsung lubang. Sepatutlah dia tak dengar dah. Saya panggil dia.
Dia tengok paku. Okey, paku. Dia saya suruh tampar. Lepas tu tak apalah. Saya tanya dia, bang, ni sebagai bahasa isyarat dia tak pun nak dengar agak dia. Yang ni sejak abang keluar beranak ke ataupun memang aksiden ke apa ke? Dia kata belagi lahir memang tak. Memang tak ada lubang telinga dia. Allahu Akbar, kan, subhanallah. Saya bila dengan lubang tu saya pun cuba sekali tutup tu. Ada sekali saya orang cakap kan saya tutup ya, saya dengar ucapan-ucapan saya tutup ya tu. Bila tutup ni tak dengar sebelah hantar. Bila buka, Allahu Akbar. Itu jasad kan Allah Taala bagi kita ni, alhamdulillah jasad cukup sempurna. Itu yang terbaik. Cuma tempoh dia Allah Taala bagi tak tentu. Ada orang yang Allah Taala bagi kalau ikut adat dah, ikut adat. Orang muda ke orang tua mati dulu? Ikut adat. Tua mati dulu kan. Tapi berapa banyak hari ni orang muda mati dulu? Banyak. Kan di Johor baru ni budak-budak main basikal lajak. Sebelum puasa itu, amoy mabuk dia ikut melawan arus, dia langgar budak main basikal lajak ni 15 orang. Budak tu umur 12 sampai 14 tahun. Habis mati semua. Kan? Ada macam berita tak itu? Ada kan, ada di Johor. Subhanallah, saya kata ya Allah kan. Tapi ada orang yang umur dia 103 tahun tak mati-mati pun ada lagi. Saya hantar anak saya di Mak Tahfiz di Alstar, di Aitam nama tempat tu. Kebetulan saya pergi hantar tu bulan 12 itu. Kebetulan pergi hantar tu waktu asar. Saya singgah dekat masjid tu, Masjid An-Najah nama dia, Kampung Aitam. Kawan orang Kedah tahu lah ni, tempat dimakamkan almarhum Pak Sumit, wali Allah tu kan, Pak Sumit, kalau siapa kenal lah. Di kampung Masjid An-Najah tu. Sampai waktu asar, tengok-tengok ada seorang pakcik ni, dia naik motor. Dia tegap lagi badan dia lah. Saya pun bagi salam, Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik. Kata, mai pada mana? Dia tanya saya. Kata, mai daripada Selangor. Tu dia jauh, mai apa tadi? Makan kenduri lah. Dah. Pergi hantar anak ke sekolah depan tu. Oh, Mak Tahfiz lah. Pak Long sihat tu? Sihat lagu ni lah, dia kata. Sihat orang tua, dia kata. Dah 103. 103 umur dia. Saya kata, biar betul Pak Long. 103 boleh buat motor lagi. 103 boleh buat motor lagi. Kan? Hantar percaya. Dia bawa keluar dia punya IC, dia tunjuk ke saya. Hantar percaya, kata. Tengok-tengok betul lahir 1920. Kan? Saya kata, Pak Long tu dia kata, Pak Long ni macam mana boleh Pak Long bagilah petua sikit, kata. Jemaah-jemaah lain kata, hang jangan ikut petua Pak Long ni, mampu hang, kata. Orang utara ni ucap cakap dia mampu itu memang di bibir dia. Hang ikut Pak Long ni memang mampu hang, kata. Saya kata, pasal apa? Pak Long ni dia kata tak pernah makan sebiji Panadol pun seumur hidup dia, kata. Habis tu dia sakit-sakit macam mana? Dia pergi cari daun-daun, dia tumbuk-tumbuk, dia makan macam tu ya. Han tengok hutan tu, kebetulan ada hutan sepadan dekat Perlis tu. Hutan tu dia masuk hutan, kalau dia cabut tongkat ali sekali dia cabut, dia ketuk-ketuk digatah macam tu ya. So kata, biar betul Pak Long. Sungguh aja ni Pak Long ni. Tu badan kuat. Tuan-tuan, badan dia kuat, makan tongkat ali cabut gatah kunyah macam tu ya. Ya, Abu tongkat ali memang pahit gila punya tu. Ya Allah, dia kata, itu kita baru tongkat ali power road. Itu pun rasa dah kuat sangat dah. Mana dah kuat, baru 15 minit ustaz ceramah lena dah. Kita tak kuat mana pun tuan-tuan kan. Ya Allah, tu Pak Long saya kata hebat betul. Cuma yalah Allah Ta'ala bagi jasad dia tu. Saya kata Pak Long 103 Pak Long. Tok Dad baru 98 kata. Tok Dad budak lagi kata. Kenal ke Tok Dad ni? Tun Mahathir lah. Orang utara panggil Tok Dad. Tu Mahathir, tu budak dia panggil budak. Kita ni bayi kau dah panggil tak. Saya kata Pak Long kata, mana dia Allah Taala bagi jasad kepada dia kan. Nah jasad dia, maknanya manusia ni baik-baik kejadian dia bilang ada unsur jasad. Allah, kalau kita nak secara ilmiah dia, ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam kan, dan Allah Ta'ala letakkan Nabi Adam ni dalam syurga, dan masa tu roh tak tiup lagi ni. Malaikat ni ulang-alik. Malaikat terpegun tengok bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Aku tak pernah tengok macam ni, hebat penciptaan. Malaikat pelik. Macam mana lah hebatnya penciptaan ni, ya Allah. Dia kata, malaikat
ulang alik malaikat ni tengok bagaimana kehebatan penciptaan Nabi Adam. Sebab itulah antara kehebatan dia iaitu ada roh dan ada jasad. Roh dan jasad manusia boleh pergi ke utara, selatan, timur, barat dan berbagai-bagai lagi, boleh pergi ke mana-mana. Baik, itu yang menyebabkan manusia ni sebaik-baik kejadian. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ni dengan sebaik-baik kejadian sebab apa? Ada unsur nafsu. Ada nafsu kan? Yalah, nafsu ni dia ada berbagai-bagai. Ada nafsu yang kita panggil nafsu seks. Ada dipanggil nafsu marah. Ada dipanggil, kalau bahasa agama kita panggil nafsu lawamah, nafsu mulawamah, nafsu amarah, nafsu su. Nafsu yang sentiasa mendorong kepada buat kejahatan. Ada juga. Ada nafsu yang kita panggil mutmainnah, nafsu yang tenang. Makna dia bila dia ada sesuatu masalah yang Allah Ta'ala timpa kepada dia, dia tenang je. Relax, langsung macam tak ada masalah langsung. Oh, bukan senang dapat tuan. Dan saya balik ke kampung mak mentua saya baru ni, jumpa Al-Fadil, sahabat saya lah, Ustaz Datuk Samsuri Haji Ahmad. Dan dia kebetulan dia memang kampung dengan isteri saya. Dan sebaik dengan dia lah, dengan pak mentua saya pun baik dengan pak bapak dia. Jadi kami pun jadi baik lah. Dia kata, Syekh, Ana, dia kata, ingat lagi masa mengajar dekat sekolah menengah Al-Irsyad nama dia. Sekolah menengah Al-Irsyad, dia mengajar situ. Satu hari dia kata, kita dapat tahu bagaimana salah seorang daripada pelajar di sekolah menengah Al-Irsyad ni, dia pagi tu on the way pergi kerja, naik motor, kan? Dia pergi sekolah naik motor. Tiba-tiba accident di satu lokasi itu. Bila accident, kemudian dia jatuh, kemudian lori datang, meninggal. Bila meninggal, jadi kita dapat tahu, kita pun telefonlah bapak dia, bagi anak dia kata dia kemalangan, kami tak beritahu lagi meninggal ni. Kemalangan di tempat sekian. Kemudian minta bapak dia datang ke hospital buat pengecaman apa semua. Bila sampai dekat hospital, bapak dia tu bila tengok anak dia dah meninggal dunia, dia punya tenang tu, dia kata, anak ni, dia kata, Syekh, dia Ustaz Samsuri kata, anak ni kalau kena situasi tu dekat anak-anak kayau dah, tapi dia ni cukup tenang, dia tahu. Tenang, relax. Dia rasa macam tak ada apa berlaku. Dia rasa macam cukup tenteram. Dia baca doa sikit, dia tutup muka anak dia sikit, dia tolong doakan. Jiwa dia tu tenang. Tapi tak tahulah dalam dia merobok, kita tak tahulah. Tapi tengok riak muka dia cukup tenang. So kata, bukan senang. Ini dia kata bagaimana orang dapat nafsu yang cukup tenang. Allahu Akbar kan. Jadi ada orang tak tenang ni. Ya, ada orang tak tenang ni. Berapa ustaz nak berhenti ni, tak habis-habis lagi ceramah ni. Ada tak tenang juga kan. Itu ada nafsu yang tak tenang. Ada orang tenang ya. Ada rezeki tenang, tak ada rezeki, alhamdulillah. Minyak naik pun tenang, tak naik pun tenang. Kan, semua dia ada, apa benda pun Allah Ta'ala uji kepada dia tenang ya. Kan, saya dengar satu tamu ramah daripada Menteri Besar Terengganu. Tuan-tuan kenal Menteri Besar Terengganu? Kalau tuan-tuan tak kenal, saya bad hand sekali kan. Dia cerita tentang bagaimana dia masih lagi tak dapat duit royalty. Bukan nak cerita politik ni, tidak. Dia kata dia tak dapat. Dia kata bila tak dapat tu, dia kata macam mana, dia kata dia jawab tu tenang. Dia jawab tu tenang. Ada kata kami akan lawan. Kalau ada orang tak tenang kan, tapi dia tenang. Dia jawab, dia kata kami akan usahakan juga untuk dapatkan begini. Tapi cara dia bercakap tu ketenangan tu bukan senang dia dapat. Itu makna dapat ketenangan. Nafsu yang kita panggil nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Selalu dia berada di tempat-tempat yang baik. Ada nafsu yang tak tenang ni, jiwa bergelora dan tak tenang. Dan macam-macam kes yang berlaku 2-3 hari kita tengok. Yang paling tragis berlaku di Pasir Gudang baru-baru ni. Seorang mak, dia pergi bunuh anak dia, si ambil gambar pula tu, hantar dekat suami dia.
Ya Allah, saya katakan, makna dia macam mana tu? Makna dia tak boleh kontrol nafsu dia tu. Sebab tu dia kata, nafsu ni bila manusia boleh kontrol nafsu dia, dia jadi kuat. Dia jadi kuat. Dia kuat dalam ketenangan. Contoh macam kita puasa ni lah. Kan kita boleh kontrol nafsu kita, kita kuat jadi ibadat. Tak percaya tuan-tuan, malam ni kita buka puasa, kurma 3 biji, kuih lopeh 1, air 1 gelas. Tuan-tuan boleh tak buat tarawih 20? Agak-agak boleh tak buat tarawih 20? Boleh tuan-tuan. Tapi berbeza kan. Okay, malam ni kita makan kurma 3 biji, martabak 3 biji, roti john 3 biji. Kan? Agak-agak tuan-tuan boleh buat tarawih tak 20? Tak silap-silap Ustaz, maghrib out Ustaz. Kan? Memang dah sadar dah satu hari setengah mati kita menahan kelaparan. Bila dah masuk maghrib setengah mati menahan kekenyangan. Akhirnya apa jadi? Akhirnya dia kata semayang pun kita pun jadi lambat. Dia tak boleh kontrol. Jadi orang yang boleh kontrol nafsu dia akan jadi kuat. Nafsu pun untuk beribadat. Allahu Akbar kan. Sama juga nafsu marah. Kan? Tuan-tuan, memang Ramadan ni kata orang kena sabar, kita banyak kena sabar bulan Ramadan ni. Memang betul kau sabar. Ustaz tu cakap ya, balik-balik ceramah, tengok-tengok ustaz kata kena blok. Apa-apalah pakai kata tak ada akal kau. Oh, ustaz pula marah. Tak sabar juga. Pasal apa tak sabar jadi macam ni? Makna dalam Ramadan itulah yang Allah nak uji kita tu. Ramadan nama itulah dia nak uji. Kita kata nak uji kesabaran. Masa itulah Allah Ta'ala uji kita sejauh mana kita boleh kontrol nafsu marah kita ni. Dia kena kreatif lah. Itu kita kemana dengan akal kita ni, kita kena kreatif lah. Macam mana nak kontrol kemarahan kita ni. Jadi kuat. Tuan-tuan, ada orang yang kreatif ni, dia fikir macam mana aku nak buat, dia kata. Itu yang berlaku dekat seorang Tok Bilal. Tok Bilal malam tu saya ceramah dekat masjid dia. Kebetulan Tok Bilal ni dia orang Langkawi. Dia memang antara kepakaran yang Allah bagi kepada dia, dia pandai buat cucur udang. Cucur udang dia ni memang kuah kacang dia memang sedap. Viral dekat tempat tu. Beratur panjang. Dia tak berniaga dekat bazar Ramadan, dekat tepi masjid dia. Sebab dia Tok Bilal, dia sambil berniaga, sambil apa, dia sambil bulan Ramadan dia kata. Tapi Tok Bilal orang berniaga lah, kata. Yelah, berniaga ni tuan, nama-nama orang berniaga adalah orang tak puas hati kan. Ada satu hari dia kata ada seorang budak muda ni beli dia punya cucur udang. Beli isteri dia balik tanya, dia kata, "Bang, hari ni kita makan apa?" "Kita makan cucur udang." Isteri dia masuk dalam pinggan, tengok-tengok, "Bang, cucur udang ke cucur kucai ni bang? Yang banyak kucai dengan toge ya. Udang tak ada janggut udang ya." Tapi viral cucur udang ni. Viral apa? Tak ada udang bang. Jadi besok pagi itu dia tak puas hati, berisi ni bombang. Akhirnya pergi jumpa Tok Bilal ni menjaga balik. Tok Bilal, semalam saya beli cucur udang, ingat tak? Ingat. Hari ni hang nak apa duit? Tok Bilal tanya, hari ni hang nak apa duit? Orang utara lah. Dah, hari ni saya nak komplain sikit. Isteri saya hingat, dia kata, Tok Bilal jual cucur udang tak langsung tak ada udang. Yang ada janggut udangnya. Tok Bilal tukarlah signboard cucur udang viral ni, tukar kepada cucur kucai ke cucur toge ke. Tok Bilal ni tengah goreng cucur udang, tuan rasa macam nak siram minyak dekat dia. Tapi malam tadi ustaz ceramah, dia kata siapa yang boleh kontrol nafsu dia kuat. Puas dia fikir, dia kata. Masa ustaz dia fikir, dia cerita ke saya, puas dia fikir apa benda aku nak cerita, dia kata. Tak apalah, pompang. Dek, dah habis marah saya dah. Bagi peluang saya cakap pula. Buat kerja lelok lah. Bila Ramadan pun nak bohong juga. Macam ni lah dek. Adik ni biasa makan tak cucur badak, dia kata. Biasalah makan cucur badak. Saya nak tanya, berapa ekor badak ada dalam cucur badak? Memanglah tak ada badak. Tok Bilal dia kata, saya okey jugalah ada janggut udang. Cucur badak langsung tak ada badak, dia kata. Betul juga Tok Bilal kan. Nanti saya beritahu isteri saya, Tok Bilal, dia kata. Akhirnya balik belah macam tu ya. Saya kata, kepala otak enta ni memang equalizer tinggi betul lah, kata. Dia boleh fikir tu, kata. Dia boleh fikir macam sebab apa dia spontan, dia boleh fikir. Tak tahulah saya tiba-tiba tak terfikir macam tu, dia kata. Mana dia, enta bagus. Sebab apa? Orang yang bila duduk dia dalam majlis ilmu ni manfaat, dia kata, boleh sekejap ya dia boleh apa? Kontrol nafsu marah dia tu. Cerita tu nafsu, katakan. Sebab manusia ni semua ada nafsu.
Kan? Cuma nafsu ni bukan nak dihapus, tapi macam mana kita nak uruskan nafsu kita sebut tadi lah. Baik, itu unsur yang keempat yang ada kepada manusia. Dan yang kelima, manusia ni memiliki hati. Hati ni kan, hati manusia ni Allahu Akbar kan. Yang tamat kita orang Melayu kan, orang Melayu ni bab hati cukup hebat lah tuan-tuan. Orang Melayu lah yang cukup pandai jaga hati. Orang Melayu lah yang murah hati kan. Nak tengok orang bukan Islam ni tuan-tuan, jarang murah hati kan. Tapi orang Melayu murah hati. Orang Melayu lah kadang-kadang mudah sakit hati, kecil hati, apa lagi? Makan hati, lagi iri hati, lagi bang? Apa lagi? Macam-macam hati lah kan? Apa lagi bang? Tak kira. Saya pun lupa dah. Abang tak ada ke jantung hati ke? Tonton ni tak romantik langsung lah. Jantung hati kan. Mana bab hati ni? Cuma hati ni dia gerakkan, daripada gerakan hati inilah yang menyebabkan kita boleh beramal. Sebab tu mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pernah melihat pada paras rupa kamu, pakaian kamu pakai, harta yang kamu miliki, ilmu yang kamu perolehi, tak. Walakin, tetapi Allah melihat qulubukum, hati kamu, wa a'malikum, dan amalan kamu. Tuan-tuan, ada orang yang sikit dia punya kebaikan tuan-tuan, ataupun sikit ilmu dia ada, tapi dia boleh buat satu benda yang kadang-kadang orang lain tak boleh buat. Sebab tu saya katakan di atas dunia ni ramai, dalam negara kita ni ramai personality yang tersembunyi. Bukan yang tersohor, yang tersembunyi. Dia ni bukan tersohor, tetapi dia boleh buat kadang-kadang orang lain tak boleh buat. Itu personality yang tersembunyi. Ya. Ramai kisah-kisah. Di bulan Ramadan ni banyak saya pergi ceramah di satu bandar baru ni. Ya, kita boleh sebut bandar baru ni tuan, kawasan rumah tu ada rumah banglo, ada semi-D, ada semi-D-link, ada kondo, ada apartment, ada teres tingkat, ada teres 2 tingkat. Tapi bila nak jumpa di masjid. Jumpa seorang sahabat Ustaz. Ustaz, saya betul-betul Ustaz, tersentuh betul hati saya ni Ustaz. Dia kata, saya alhamdulillah Ustaz, saya duduk rumah teres 2 tingkat. Corner lot, saya ada 2 kereta, satu CRV, satu Accord Honda. Tapi Ustaz nak tahu Ustaz, baru-baru ni Ustaz, dia kata, hari Sabtu lepas Ustaz, dia kata, ni hati saya ni Ustaz, ya Allah, rasa macam tiba-tiba, bukan tersentak, tiba-tiba dia kata macam kena tembak ke atas ni. Saya kata, kenapa? Ada seorang sahabat saya ni, dia ni kerja dia driver kepada seorang toke Jepun. Orang Jepun duduk Malaysia, dia jadi pemandu ya kata. Dan jadi satu hari yang saya tahu, dia ni duduk dekat kawasan perumahan kami ni, tapi dia duduk rumah flat lah, rumah apartment. Anak dia ada 4 ke 5 anak. Dia kata, yang setahu saya dia ni pakai motor EX5 ke motor Honda macam tu lah kata, Yamaha. Baru-baru ni dia balik kampung, singgah di satu tempat. Saya pun ada kedai runcit tu, dia berhenti kedai runcit. Dia balik kampung, dia bukan balik buat kereta, dia balik pakai van kawan dia yang meniaga pasar malam, Bazar Ramadan. Pinjam van tu, belakang tu kursi pun tak ada, dia ambil caution rumah dia tak. Bagi salam dia, apa, baik alhamdulillah ni nak pergi mana kata? Nak balik kampung Ustaz. Nak balik kampung kata. Kampung dia di Muar. Tengok-tengok dekat belakang tu, tengok-tengok ada 20 kampit beras 5 kilo. Beras 5 kilo. Dia kata, saja kawan ni pun tanya lah, ni buat berniaga beras ke? Dah kata. Beras banyak belakang tu buat apa dia? Saja buat balik, sagi nak sedekah ke orang kampung mana yang susah. Kawan ni macam kena tembak di atas. Dia kata, kawan ni ada motor sebiji je, tapi dia boleh tiap-tiap bulan tu memang dia balik kampung bagi orang kampung tu beras. Tapi beras tu bukanlah beras Taj Mahal, tak Taj Murah. Tak apalah beras, dia boleh bagi beras tu. Dia ni kereta pun tak ada, pinjam van kawan dia boleh bagi beras. Saya ni Ustaz, Honda Accord ada satu, CRV ada satu. Saya pun sekampit nak bagi orang miskin sebulan sekali pun bayar Ustaz. Ya Allah, saya kata Ustaz, saya rasa terkejut macam tu. Dia kata, saya ingat dia nak
jual beras tak? Kalau nak jual, saya nak tolong belilah, nak bantu dia susah tak? Rupa dia ni orang yang Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati dia untuk nak permudah buat baik. Sebab apa? Hati ni, subhanallah, ikhlas dia buat kerja, ikhlas dia buat kerja tu kan. Sebab tu bila kita sebut ikhlas ni satu benda yang payah kita nak huraikan. Ikhlas ni satu benda yang payah huraikan. Sebab tu daripada senarai-senarai ibadat yang kita buat ni, ibadat puasa lah yang paling ikhlas. Semayang kita tak tahu ikhlas ke tidak. Dan ada orang yang semayang dia tengok kiri kanan, atas depan atas bawah, kiri kanan, macam-macam kan. Kita tak tahu ikhlas tak ikhlas. Dan orang bagi sedekah, orang bagi derma, tak tahu ikhlas tak ikhlas. Tetapi bila kita sebut puasa yang paling ikhlas, tak tahu, yang kita tahu kita dengan Allah ya. Itu kita akan paling ikhlas. Jadi sebab itulah dia lah benda yang tak nampak. Sama je macam tuan-tuan dengan ceramah saya tengah hari ni lah. Saya pun tak tahu tuan-tuan ni ikhlas ke tidak dengan ceramah saya ni. Tak nampak. Saya ceramah dekat Masjid Jami' Kampung Baru tuan. Lama, daripada tahun 96 lagi saya ceramah sampai hari ni. Daripada tahun 96 saya ceramah sampai hari ni. Tapi sejak sebelum puasa itu 4 bulan berturut-turut, ada seorang hamba Allah ni, tiap kali saya ceramah dia duduk depan ni, dia ambil gambar. Lepas tu saya ambil gambar, saya ceramah. Dia tengok, dia ambil gambar. Lepas tu dia main telefon. Ingat dia duduk, dia nak duduk sampai habis tak? Lepas tu dia belah. Tak apalah. Bulan kedua macam tu juga. Sampai 4 bulan. Saya pun, bulan yang keempat, saya tanya dekat pengurusi biro dakwah ni, siapa tadi tu? 4 bulan saya tengok dah, tiap-tiap kali dia ambil gambar, dia pergi hantar apa semua, tapi dia belah. Dia kata, Ustaz, itu SB tu Ustaz. SB tu Ustaz. Oh ya ke SB? Selama ni tak ada SB pun. Selama ni tak ada. Ni yang baru Ustaz. Baru peraturan dia kena ambil gambar lah, kena apa, hantar, dia kata. Ada SB rupa dia. Ni dekat UM malam ni, hari ni ada SB ke tuan-tuan? Macam ada yang nampak. Tak tahu dia SB dia kerja, dia tak tahu dia ikhlas ke tak ikhlas, benda tak tahu. Tak nampak, benda tak nampak. Kan? Tuan-tuan ni pun dengan ceramah saya pun saya tak nampak. Semua tak nampak. Ke tuan-tuan nampak tak keikhlasan saya ceramah ni tuan-tuan? Tak nampak. Yang nak tahu semua kita dengan Allah ya. Kan? Bukan saya semua ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz yang datang ceramah dekat surah UAM ni tak tahu ikhlas tak ikhlas. Nak tahu ustaz-ustaz ni semua ikhlas tak ikhlas, lepas dia ceramah tuan-tuan jangan bagi envelope dekat dia tuan-tuan. Tengok bulan depan dia datang ke tidak. Dia datang juga. Dia datang bulan kedua, jangan bagi lagi tuan-tuan. Tengok bulan sekali datang tak? Dia datang juga, memang ikhlas lah. Tuan-tuan test dekat ustaz-ustaz ni, tapi jangan test kat saya. Kalau tuan-tuan test ke saya, bermakna UAM menzalimi saya. Tuan-tuan, saya nak cerita ikhlas. Sebab tu saya katakan bagaimana Allah yang ikhlas ni tuan-tuan, syaitan, antaranya syaitan tak boleh ganggu dia kan. Kan perjanjian Allah Ta'ala, syaitan katakan, kamu nak sesatkan umat aku, sesatkanlah kaum apa ni, anak Adam sesatkan. Kecuali orang yang al-mukhlisin, orang yang ikhlas. Jadi makna dia Ramadan puasa ni orang yang paling ikhlas, ibadat yang paling ikhlas. Maka kita belakang keikhlasan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi untuk kita sama jaga-jaga sehingga ke akhir Ramadan kita ambil sikitlah kelebihan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Cuma saya tiap-tiap tahun antara benda yang saya masuk Ramadan ni, 2 benda ni yang saya tak kira sangatlah. Antaranya berapa hari dah puasa. Jangan kira, tak payah kira tuan-tuan. Yang penting ihyakan Ramadan tu. Kira-kira puasa kira hari kan, tak lama lagi. Benda tu rasa macam lambat. Ya kan? Kalau tunggu-tunggu ni. Yang kedua, sedaya upaya bila kita semayang qiyam, selalu kita panggil solat tarawih lah. Cubalah sedaya upaya kita habis tarawih tersebut tu bersama dengan imam. Makna dia dah lepas witir, baru kita bangunlah. Dah habis witir bersama dengan imam lah. Selagi imam tak balik, kita jangan balik. Macam boleh. Tuan-tuan tempat kita ni banyak buat 20 ke buat 8, atau tuan-tuan geng 08 ke geng 20 ni. Geng 08 ni bunyi macam kongsi gelap ya kan. Cuma tak payahlah buat 8 pun tak apa. Ada separuh tempat tu buat 20 kan. Jawi arahkan 20. Cuma baru-baru ni saya ingatkan dekat pengurusi masjid, kalau buat 20 ni, dia kata geng-geng 08 ni more bagi donat sudahlah. Kan? Geng 20 ni bagilah nasi Arab sikit lah.
Yang ni geng 20 tuan-tuan, TO tinggal bekas tuan-tuan. Kan habis geng 08 ni sapu belaka. Jadi kalau tuan-tuan ejekan masjid, ingatkanlah pada geng-geng 08 ni kan, geng apa fungsi masjid ni, bagilah yang special sikitlah, orang buat 20 ni daripada buat 8. Jadi kalau boleh sedaya upaya kita habiskanlah tuan-tuan, kita habiskan bersama dengan imam. Antara pahala disebab apa? Seperti kita berqiyamul sepanjang malam. Inilah alam ya'nil ladzina amanu an tasya' qulubuhum li zikrillah. Manusia, sampai bila lagi hati kamu nak khusyuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan, mudah-mudahan apa kita kongsikan surah At-Tin ada 5 unsur ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam kita nak mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu dulu, yang baik daripada Allah, terkasar satu kurang kelemahan kedhaifan ilmu saya sendiri. Saya minta ampun pada Allah dan minta maaf kepada kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi setengah minit sebelum saya berhenti, saya ada bawa tuan bekas kurma tu, kurma Nabi itu, kurma ajwa, untuk sumbangan kepada pelajar tahfiz. Pelajar tahfiz, ada yang nak menyumbang satu bekas besar tu 1 kilo, satu besar kecil itu 0,5 kilo. Mana kita nak buat pengantaran untuk seorang pelajar ni 1 kilo kita bagi. Kurma Nabi lah. Kurma Nabi ni kurma yang agak kualiti sikit. Harga dia pun agak mahal sikit lah. Jadi tuan-tuan kalau yang nak menyumbang, seikhlas tuan-tuan ke nak bagi kepada pelajar. Pelajar saya ni ada seramai 1,758 orang di 15 cawangan di seluruh Malaysia. Mak Tahfiz Sulaimaniyah, kaedah Turki nama dia. Satu hari dia baca Quran 1 juzu. Dan asal anak saya ada 2 orang di Mak Tahfiz ni. Asal dia saya taja untuk 2 Mak Tahfiz ni. Tetapi disebabkan biru bagian pelajar ni kata, Ustaz kami pun nak juga kurma ajwa, dia kata. Jadi insyaAllah saya akan usahakan. Jadi pasal yang pertama saya dah hantar dah sebanyak 300 kilo. Ada pasal kedua ni berbaki lebih kurang dalam 400 kilo lebih sikit lagi lah. Jadi saya jemput tuan-tuan yang ada sedikit lebihan harta ke, bolehlah berkongsi dengan pelajar-pelajar yang saya usahakan dapatkan kurma ajwa tersebut. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.